Hai, Assalamualaikum semua. Harap anda semua sihat. Okey, saya sebenarnya ramai yang hantar kat saya lagu nak suruh saya review diorang punya lagu yang diorang dah mix apa semua, nak suruh saya komen. So banyak lagu sebenarnya. Okay, so ada yang saya dah bagi komen direct apa semualah. So untuk fair untuk semua orang, okay, topik kali ni saya nak share tentang macam mana cara saya buat mixing dan apa step-step yang saya buat. Okay, mixing ni jangan ambil lagu yang saya produce lah. So kita ambil lagu yang orang lain produce. So diorang suruh saya buat mixing lah. Okay, first kali saya akan susun dulu track lah. So macam kata dapat wave file tu, so saya akan drag kat saya punya Pro Tools ataupun saya punya DAW. Saya akan susun dulu track tu dulu. Okay, susun maknanya saya akan susun drum dulu. So drum tu maknanya daripada kick, snare, hi-hat, lepas tu tom, overhead, kalau ada ambience ke right apa semua. So lepas tu saya akan colourkan track ni semua. Drum saya akan colour dia, contohlah saya ambil warna merah. Okay, so lepas drum, bass. Okay, bass pun saya tahu dia colour lain. So lepas bass ni, so depends pada lagu. Kalau misalnya kata lagu pop, lepas bass saya akan tahu keyboard. Okay, kalau misalnya kata lagu rock, lepas bass saya akan tahu gitar. Lepas gitar tu baru saya akan tahu keyboard, lepas tu vocal, backing vocal, lepas tu additional semua lah. Okay, so saya susun dulu, lepas tu setiap instrumen tu saya colourkan dia supaya mudah saya nak cari parts apa semualah. Okay, so lepas saya dah susun tu semua, saya akan make sure yang saya punya DAW fader tu semua zero. Saya akan insert, first insert saya akan insert trim lah, macam Pro Tools dia pakai trim lah. So daripada trim tu saya akan balance setiap track ni. So pasal saya nak tahu lagu ni, lepas tu saya nak tahu setiap instrumen yang ada ni apa peranan dia dekat lagu tu. Okay, dan dalam masa yang sama juga saya nak tahu setiap track ni semua ada problem tak. Mana problem tu daripada segi ada clipping ke, and then nak tahu recording, gain staging masa recording tu okey ke tak kan. Kadang-kadang ada yang part yang bila chorus terlalu tinggi sangat pula, verse terlalu rendah pula. So saya nak faham dulu lagu tu, nak faham dulu track tu. So nak tahu ada problem ke tak apa semua. So saya balance dulu. So balance tu maknanya tak ada EQ, tak ada compressor, makna raw dan dry. Reverb pun saya tak tahu lagi. Okay, so balance dulu, saya nak faham lagu tu dulu. Okay, lepas dah buat tu, saya akan check balik setiap track tu. Saya nak make sure yang setiap track tu clean. Clean maknanya kadang-kadang ada yang saya dapat track yang contohlah misalnya kata vocal track. So ada part yang dia tak nyanyi tu, kadang-kadang ada recording pun jalan juga. So kadang-kadang dengar dia bernafas lah, kadang dengar bunyi dia bergerak-gerak lah apa semua kan. So saya akan make sure yang part yang saya tak nak ni saya akan potong, saya akan buang. Okay, so kalau saya dapat file yang semua dah clean track, maknanya kerja saya lagi kurang lah. So kalau track tu dia tak clean lagi, maknanya saya kena check satu-satu semua, make sure yang track tu clean lah. Okay, so bila semua ni dah settle apa semua, dah clear ni semua, okay, baru saya start buat mixing. Okay, first kali bila saya start buat mixing, saya akan start dekat drum dulu. Okay, so mana mute yang lain, saya buka track drum. Okay, masa ni baru saya insert EQ, baru insert compressor apa semua, baru setkan reverb untuk drum. Okay, reverb untuk drum memang khas untuk drum je. Okay, selalunya saya tak share kat benda-benda lain lah. So kalau reverb untuk drum tu, untuk drum je. Okay, so saya akan start, selalunya kalau drum saya akan start dekat kick, lepas tu kat snare, hi-hat, lepas tu kat overhead, lepas tu baru saya masuk tom apa semua lah. Okay, so bila dah settle drum, baru saya masuk bass. Okay, dah masuk bass, okay, tengok lagu tu apa yang drivekan lagu tu. Drive lagu tu maknanya kalau lagu pop selalunya piano, kalau lagu rock saya lah gitar lah kan. Okay, so saya akan balance dulu. So drum, bass, contoh kita ambil pop, lagu pop lah so piano.
Okay, dah settle semua. So dah ada EQ semua. Okay, cerita pasal EQ. Okay, mistake ni pun dulu pun saya pernah buat jugalah. Pasal yelah, kita ni kadang mixing engineer ni, dia orang cakap apa-apa je nak EQ. Apa-apa je mesti nak EQ. So kalau tak EQ tu macam kita tak buat mixing lah. Okay, EQ ni sebenarnya kalau kita terlampau banyak EQ, sebenarnya kita mengecikkan lagi kita punya sound tu sebenarnya. Okay, kadang-kadang tu kita kena tengok. Kalau dengar dulu, kalau perlu EQ, kita EQ. Kalau tak perlu EQ, sound dia dah okey, biarkan. Okay, so itu EQ. Okay, so sekarang ni kita balik pada tadi lah. Okay, so drum, bass, so keyboard apa semua. So saya akan masukkan vocal dulu. Okay, so vocal pun sama lah, lalu proses yang sama lah. So EQ, compressor, so nak check dia punya level dia apa semua, and then nak check vocals tu punya sound suit tak dengan drum punya sound apa semua kan. Nak make sure dia frekuensi tu blend lah apa semua kan. Okay, and then reverb. Okay, reverb untuk vocal. Okay, benda ni pun dulu pun saya buat mistake yang sama juga. Okay, jangan cakap saya tak pernah buat mistake. Okay, saya pun buat mistake juga dulu. Okay, reverb untuk vocal. Okay, kadang-kadang ada yang saya dengar mix, saya pun dulu pun sama juga. Okay, bila vocal je kita mesti tahu reverb banyak. Okay, kadang-kadang sampai vocal tu dah tak boleh nak ke depan pasal reverb terlampau banyak. So dia dah vocal tu dah tenggelam dengan reverb, and then reverb tu terlampau panjang kan. So tu yang kadang-kadang reverb vocal tak sama dengan reverb instrumen ataupun reverb drum tu kan. So nampak macam vocal tu dia nyanyi kat tempat lain, so band kat tempat lain. Okay, tu pasal bila saya dah macam tadi tu saya dah buat drum, bass apa ni, main instrumen tu, so saya akan masukkan vocal. Saya nak tengok satu, saya nak tengok EQ tu punya blend, dan lagi satu saya nak tengok reverb drum dengan reverb vocal tu jauh sangat tak. Okay, memang kadang vocal tu memang memang akan dia punya time, reverb time tu akan panjang sikit berbanding dengan reverb drum. Tapi saya nak make sure yang reverb drum dengan vocal tu dia tak terlampau jauh sangat. Okay, macam reverb selalunya untuk vocal saya pakai dua reverb lah. Satu ni yang standard yang saya selalu buat lah. Okay, selalu satu hall, satu lagi plate. So hall ni untuk space, untuk kita bagi dia space. Nak kalau hall tu bagi vocal tu ada besar sikit lah. Okay, and then untuk plate ni untuk bagi dia untuk bagi ada artificial punya reverb dekat, bagi dia basah sikit lah. Okay, drum pun sama, satu ada room, satu ada plate. So function dia benda yang sama lah. Okay, next bila dah okay apa semua, saya akan mute vocal. Lepas tu baru saya start masuk instrumen yang lain ni. Okay, saya nak tengok parts yang lain-lain ni dekat lagu tu. Okay, kat sini kat sini dah saya akan start main panning. Okay, lepas dah EQ tu, kalau perlu EQ saya EQ, kalau tak perlu EQ saya akan start main panning. Okay, panning ni yang sebenarnya yang kita nak bagi bagi kat mana kita nak taruh instrumen tu. Okay, pasal kita sekarang ni kita ada dua speaker. Okay, so kita ada left right. So kalau kita tengok kat mixer tu, kat panning tu dia ada left, ada right, dan ada center, and then in between tu antara left ke center tu dengan center ke right tu, so kita ada in between tu yang kita kena pandai main panning. Okay, tak semestinya bila kita nak pan kita kena hard pan. Okay, kat sini yang kita kena pandai, mixing engineer kena tahu mana nak taruh instrumen ni apa semua kan, and then itu yang buat lagu tu dia jadi penuh, dan tak ada ruang yang kosong lah. Okay, pasal kalau macam saya pun, kalau macam saya buat mixing untuk 3-piece band lah. Kalau 3-piece band ni kita tahu dia ada drum, bass, gitar. Okay, lepas tu vocal. Okay, so kalau saya mix 3-piece band pun saya akan make sure yang
saya punya stereo image tu dia penuh. Okay, saya tak nak ada kosong. Bila ada kosong tu, bila pasal banyak saya dengar bila 3-piece band punya mix, so kita dengar dia kosong lah. Dia macam kita dengar frekuensi tu tak penuh, dia tak cover the full range tu. Okay, kat sini yang mixing engineer kena pandai main, bukan setakat dia nak balance instrumen saja, dan dia kena pandai balance kan frekuensi tu. So maknanya frekuensi tu semua range ada. Okay, benda ni memang ambil masa lah, tapi kalau korang biasa dah banyak buat mixing ni, nanti korang faham apa yang saya cakap lah. Okay, kadang-kadang macam panning lah. Panning ni kadang-kadang ada yang saya dengar mix yang jenis terlampau white sangat panning dia. So bila kita panning terlampau white, so in between, macam cakap tadi lah, so in between antara left ke center tu kita tak isi, dan mix tu terlampau white sangat. So itu yang kita dengar muzik tu sebenarnya dia jadi kosong lah sebenarnya. Okay, pasal kita tak isi space tu. Okay, ada juga yang kadang-kadang piano belah kanan, so gitar belah kiri. Okay, so nanti bila saya tengok dia punya master fader tu, nanti dia akan sengit sikit lah, pasal piano dengan gitar memang range dia lain. And then kalau misalnya kata kalau kita nak samakan master level tu, kalau nak bagi dia sama, nanti gitar tu akan jadi lagi kuat daripada piano. Okay, so kalau nak buat macam tu, maybe on certain part mungkin okay kot. Lepas tu bila dah masuk yang lain tu, baru back to normal balik lah. Okay, and then keyboard. Okay, keyboard punya parts lah. Okay, ada juga yang kadang-kadang bila saya tanya, okay, piano tu record mono ke stereo? Okay, record mono. Okay, so bila record mono ni bila mixing ada masalah sikit lah, pasal selalunya macam piano, pads apa semua, so kita kena record stereo. Biar keyboard part ni biar kita record stereo. Nanti bila mixing nanti bila kita nak mono kan dia ke apa ke, so itu terpulang pada mixing engineer kan. Tapi yang penting biar dia ada stereo. Okay, dan dekat situ nantilah baru nak main pending dia apa semua, nak isi space yang kosong-kosong ni semua kan. Okay, so itu keyboard part. Okay, lepas dah balance setiap instrumen yang ada apa semua, okay, lepas tu saya akan masuk ke vocal balik. Okay, so bila kita masuk vocal balik, so dari situ kita boleh tahu yang setiap instrumen yang ada ni dia kacau tak vocal punya parts. Macam kata kalau dia kacau, so mana kita kena turunkan level dia. So kita kena main yang instrumen part yang lain-lain ni ikut pada vocal. Okay, so part yang lain ni dia membantu, dia support vocal tu. Dia tak semestinya setiap instrumen ni dia kena dengar semua. Okay, ada instrumen yang dia kena tahu kat belakang, ada instrumen yang kena kat depan. So ada instrumen yang bila vocal tak ada, so baru dia naik. Bila part vocal ada, so dia kena kat belakang. So ini kerja mixing engineer. So kita kena faham lagu, ini kena faham setiap instrumen tu apa peranan dia dekat lagu tu. Okay, so baru lagu tu bila orang dengar, baru orang dengar ada soul, ada jiwa, baru orang boleh feel lagu tu semua kan. Saya kata kalau lagu tu kita mix ada banyak space apa semua kan, banyak ruang-ruang kosong, ini kita pen terlampau white sangat, so nanti bila orang dengar, so nanti kita yang mengganggu pendengar. Okay, pasal pendengar ni dia nak dengar vokal, dia nak dengar lirik. Okay, so kalau instrumen tu tak support vokal tu dan instrumen tu mengacau vokal, so dia akan mengganggu pendengar tu punya konsentrasi. Okay, so mixing engineer dia kena pandai, dia bukan setakat nak mix, nak balance lagu, nak balance instrumen je. So macam saya pun bila saya dengar lagu tu, saya dah tahu lagu ni lagu macam ni. So
kita kena ada, mixing engineer tu dah kena bayangkan dulu, okay, lagu ni finish produk, finish mixing nanti aku nak dia jadi macam ni. Okay, kita kena ada vision tu dulu. Okay, baru kita nak buat kerja mix tu cepat. Okay, okay, lagi satu macam instrumen lah, instrumen masa recording lah. So tadi saya cerita pasal keyboard, so saya cerita pasal part gitar pula. Okay, kadang-kadang so kita nak bila part chorus tu, kalau chorus ada distortion gitar ke apa semua kan, so kita nak bila chorus tu dia build up, dia naik kan. So kalau kita record gitar satu track je, so macam mana part chorus tu dia nak naik kan. So distortion gitar, so kena record 2 track, so kena ada stereo left right. So baru bila masuk chorus tu, baru gitar tu dia tolong build up kan lagu tu kan. So banyak benda-benda macam ni lah. Pasal bagi saya lah, untuk dapatkan mixing yang sedap, dia kena start daripada recording tu dulu. Macam saya pun bila saya buat recording, saya mesti saya dah ada bayangan, bila lagu ni, bila mixing dia kena macam ni. So kita kena tahu masa record tu, aku nak part chorus ni dia ada build up, so distortion gitar kena ada 2 track, baru sound gitar tu besar sikit kan, dan dia membantu kan. So kadang ada saya pernah dapat yang distortion 1 track je. So bila saya cakap kenapa tak record 2 track, bang copy je lah, copy paste je lah. Copy paste dia tak jadi. Dan benda ni saya dah banyak kali cakap, dah banyak sekali cerita lah dekat saya punya video-video yang lepas kan. Okay, pasal banyak jugalah, pasal nak dapat mixing yang sedap ni, dia bukan setakat recording tu saja, and then music arrangement tu, and then vocal, pitching, ada sumbang ke tak ada sumbang, feel dia sedap ke tak sedap, and then instrumen lain pun sama, gitar solo tu, and then gitar feel tu pun semua, ada note yang clashing ke tak, ada note yang sumbang ke tak. Kadang ada yang saya dengar lagu, kadang bass ada yang sumbang apa semua kan. So macam mana nak dapat mix yang sedap kalau ada note-note yang sumbang-sumbang ni kan. So buatlah macam mana pun, mixing tu takkan jadi sedap kalau ada benda-benda yang macam ni. Okay, so nak dapat mixing yang sedap ni sebenarnya macam saya cakap tadi lah, so benda-benda ni yang kita nak kena ambil tahu dulu. Okay, tu sebab macam saya semenjak kebakaran ni, saya banyak dengar balik kerja-kerja saya yang lama-lama, yang lepas ni lah. Okay, yang daripada tahun 90-an tu pun semua kan, saya dengar balik pun semua kan, cakap, oi, kenapa aku buat macam ni ya? Kenapa aku punya vokal banyak reverb, buat macam ni kan. So ini saya punya proses pembelajaran saya kan. Jangan ingat kita buat tu semua best je kan. So pasal macam saya pun ada buat mistake, saya pun ada buat silap. Okay, so ni proses pembelajaran saya. So macam korang pun sama. Okay, so korang kena lalu proses-proses ni semua. Okay, kau nak jadi mixing engineer, kau kena belajar recording dulu. Okay, and then kena belajar tahu lagu tu, nak kena tahu arrangement tu sedap tak sedap, and then vokal tu nyanyi sumbang ke tak apa semua. Kadang ada yang bagi saya dengan mix lagu sedap apa semua kan, music arrangement pun sedap, tapi dah vokal pula ada semua sumbang apa semua kan, ada sengit-sengit sikit, and then gitar feel pun solo, cakap alamak ada note yang ni apa semua kan. So ini sebahagian daripada yang membuatkan mixing kita tu jadi tak sedap. Okay, and then macam saya bila saya buat mixing, okay, saya dah buat semua kan, dah buat. Okay, contohlah saya ambil, selalunya kalau lagu pop, lagu biasa-biasa ni saya mesti ambil masa 2 hari lah. Okay, so first day tu saya buat dulu, so lepas tu saya rest, saya stop. Besok saya datang balik, saya dengar balik, baru saya cakap, part ni kena touch up sikit. Pasal bila kita mixing terlalu lama, kita pun dah tak tahu kita mixing tu betul ke tak betul kan, pasal telinga kita dah penat. Okay, so bila kita rasa dah penat apa semua, stop.
jangan paksa. Ataupun korang break dulu, pergi kena tarik dulu ke, lepak dulu ni semua. Lepas tu baru datang balik, dengar balik. Kalau rasa tak ni juga, so terus stop, balik rumah dulu, relax, tidur, besok datang balik, dengar balik, baru kita touch up balik. Okay, so tak guna mixing ni kalau kita force apa semua kan. Pasal kalau telinga kita penat, so kita pun tak tahu benda yang kita mix tu betul ataupun tak. Okay, selalunya saya bila dah buat mixing apa semua, okay, dah balance apa semua, bla saya dah rasa okay ni best. Okay, the next part is creativity. Creativity ni okay, macam mana kita nak bagi lagu tu menarik. Okay, contoh dia, saya kata okay, aku rasa part ni kena tahu vocal, tahu delay sikit, ataupun part ni instrumen ni kita main panning ke apa ke kan. So bagi lagu tu jadi interesting. Okay, so baru orang dengar lagu tu tak bosan. Okay, last kali yang buat keputusan kita punya mixing ni kena ada producer lah. Okay, pasal macam saya pun, bila producer suruh saya buat mixing pun, saya kena dengar cakap producer juga. Okay, dah habis buat mixing, saya bagi kat dia dengar. Kalau macam saya duduk Melaka kan, macam producer banyak duduk KL kan. So dah siap, saya email kat dia ke, saya WhatsApp kat dia dulu, so bagi dia dengar roughly apa semua. So daripada situ kalau producer cakap okay Mat, vocal part ni naik sikit, bawah ni instrumen part ni naik sikit, bla ni, so saya kena ikut cakap producer. Okay, saya kena buat. Okay, producer cakap producer nak macam ni, okay, ni kan, saya kena buat. Okay, saya kata kalau producer yang jenis yang semua okay je apa semua, so kita kena pasti ke yang kita buat mixing tu betul lah. Okay, lagi satu mixing ni, kalau kita rasa, kita sendiri pun rasa macam mixing tu tak best, mana ada benda yang tak kena lah. Okay, kalau jangan kita rasa kita buat mixing ni semua best je, mesti best kan. Okay, macam yang baru nak start buat mixing tu, kena refer macam ada yang sekarang ni ramai yang refer kat saya, tanya saya apa semua kan, macam mana tu. So saya akan bagi komen. So kena buat macam ni. So kadang kebanyakannya dekat recording tu yang daripada awal tu yang buatkan mixing tu tak boleh pergi mana kan. Tak boleh pergi mana, maksud dia ialah bila recording tu kadang track tak cukup, maknanya macam ada instrumen yang patut kena rekod 2 kali, rekod sekali. So ada yang sepatutnya kena rekod stereo, rekod mono. So benda-benda macam ni yang buatkan mixing tu tak boleh nak pergi mana. Buatlah macam mana pun memang dia tak boleh pergi mana. Ini ada juga yang bagi saya dengar lagu tu bagi saya terlampau kosong. Terlampau kosong maksudnya daripada awal sampai habis lagu tu mendatar je kan. So kita tahu vokal tu dia ada nyanyi part chorus, tapi muzik tu dia tak support vokal tu punya chorus kan, pasal semua sama je, verse, bridge, chorus kan. So kalau buat mixing pun, buat macam mana pun, lagu tu dia tetap akan so itu yang saya cakap tadi. So maknanya nak dapat mixing yang bagus, so maknanya daripada awal tu, maknanya daripada music arrangement, daripada recording, and then macam mana kita nak pilihan instrumen tu, so mana yang patut record stereo, mana record stereo kan. So ini kerja producer dan recording engineer. Okay, so ini proses-proses dia. Okay, ini proses-proses pembelajaran dia. Okay, tu pasal saya dulu pun saya belajar dengan orang-orang lama, orang otai kan. So daripada situ baru kita tahu proses-proses dia, proses-proses yang betul. Okay, so untuk korang semua mana yang nak jadi mixing engineer tu, so kenalah lalu proses-proses ni semua. Okay, so jangan give up. So kena buat banyak kali, kena buat mixing semua kan. Pasal saya pun sama
Okey. So jangan give up. Okey, teruskan berkaya. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum.